Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Naila Huda. Dan hari ini sangat menarik topik yang kita nak bincangkan iaitu mengenai Hari Migran Sedunia yang disambut dengan tema membayangkan semula pergerakan manusia. Realiti yang dihadapi golongan migran dan pelarian antara yang paling buruk dialami sepanjang pandemik ini dan mereka dipaksa bekerja meskipun di tempat kerja yang paling berisiko mendapat jangkitan. Mereka tinggal di ruang yang sempit dan apabila serbuan dijalankan mereka yang walaupun menjadi mangsa penipuan tidak mempunyai dokumen sah masih didapati bersalah dan dihantar ke pusat tahanan. Dalam masa yang sama, tahun ini juga menyaksikan sumbangan dan peranan penting dimainkan oleh migran. Ya, seperti yang kita saksikan, vaksin COVID-19 Pfizer dihasilkan bersama BioNTech, syarikat yang dibangunkan oleh pasangan migran Turki di Jerman. Dan baru-baru ini, rakyat Malaysia raikan Jocelyn Yao, wanita paling muda dari latar belakang etnik minoriti yang menjadi datuk bandar iaitu di Eastville, California, Amerika Syarikat. Malah sejarah, budaya dan agama di Malaysia ini banyak dilahirkan daripada aktiviti penghijrahan manusia. Tetapi bagaimana penghijrahan, sesuatu yang diangkat selalunya dalam sejarah dan agama, menjadi sesuatu perkara yang yang hina dalam konteks semasa ini. Jadi kita nak membincangkan perkara ini sepenuh Hari Migran Sedunia dan bersedia menerusi talian Skype ketika ini Adrian Pereira, pengarah North South Initiative, dan Andika Wahab, Fellow Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa di UKM. Selamat pagi kepada kedua-dua tetamu. Kita nak mulakan dengan Dr. Andika. Kita lihat tema bagi Hari Migran Sedunia tahun ini, Reimagining Human Mobility. Dalam konteks pandemik tahun ini, apa maksudnya Hari Migran Sedunia bagi Dr. Andika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Saudara Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana jemput saya untuk program pagi ini. Untuk menjawab soalan saudari Naila, mungkin saya start dulu dengan populasi migran antara yang paling berisiko dan terdedah virus atas berbagai sebab. Ini fenomena disebut perumahan yang tidak kondusif, tinggal mungkin terlalu berat, serta maklumat kesihatan yang tidak sampai kepada mereka, keadaan tempat kerja yang berisiko dan majikan sambil lewa terhadap penciptaan kesihatan dari kepentingan kerja. Fenomena ini berlaku sepanjang COVID yang berlaku di seluruh dunia. Ia berlaku di kebanyakan negara destinasi seperti Taiwan, Korea Selatan, malah Singapura juga mempunyai masalah. COVID-19, pandemik COVID-19 merupakan satu istilah bahawa penjagaan kepentingan, kesihatan dan lingkungan bagi pekerja asing ataupun Ya, okey. Kita juga, doktor, kita juga nak dengarkan daripada Adrian Pereira pula pandangan terhadap tema yang ditetapkan tahun ini, Reimagining Human Mobility. Apa pandangan Adrian? Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Kebetulan keadaan sekarang dunia sedang mengalami beberapa krisis, krisis perubahan iklim, pengurangan biodiversity dan sekarang COVID-19 dan seketika kita baru ingin bermula Industrial Revolution 4.0, berlakulah kegawatan-kegawatan ini. Jadi semua orang, bukan saja migran, yang terpaksa memikirkan semula bagaimana kehidupan seterusnya akan berlaku. Ya, Adrian boleh kongsikan apa contoh cabaran utama yang dihadapi golongan migran di Malaysia ini ketika pandemik? Mungkin boleh kongsikan juga beberapa kisah antara mereka yang Adrian ada bekerja bersama mereka menerusi North South Initiative ini. Ada kisah-kisah yang boleh dikongsikan? Ya, so kalau kita lihat apabila ramai warga Malaysia dan juga buruh migran kehilangan kerja, jadi sumber pendapatan pun sudah tiada dan ini meletakkan mereka dalam keadaan yang sangat teruklah. Tapi ketika krisis ini, kita mendapati ramai juga orang Malaysia yang membantu buruh migran ini. Contohnya di Facebook page Caremongering, beribu-ribu buruh migran yang kehilangan kerja telah dibantu dari segi pemakanan, dari segi pembayaran sewa rumah. Jadi walaupun saya sentiasa mengkritik cara buruh migran dilayan di Malaysia,
Tetapi krisis ini telah memberi saya sedikit harapan. Ya, Adrian, kita nak juga melihat perkara ini. Bagaimana kita nak melihat kebajikan golongan migran di Malaysia ini ketika ini? Kita selalu pastinya bercakap mengenai pekerja asing. Bagaimana kita nak menambah baik kebajikan pekerja asing dan apakah yang mungkin terjadi jika kebajikan mereka ini diabaikan? Sebenarnya hubung kait di antara buruh migran dan warga Malaysia sangat kuat, sangat dekat. Jadi kalau kita abaikan kebajikan mereka dalam jangka masa panjang, negara kita tak akan dapat pulih secepat mungkin kerana yang akan melakukan kerja-kerja yang keras, lebih keras ni buruh migran. Bukan saya nak kata warga Malaysia tak sudi. Memang daripada laporan-laporan kita mendapati warga Malaysia memang ada melakukannya di negara lain kerana gajinya lebih tinggi. Tapi di Malaysia, kalau kita tak menjaga kebajikan buruh migran, apabila kita hendak memulih dari segi ekonomi akan menjadi masalah. Ya, Adrian tadi kata buruh kasar ini ada juga yang diisi rakyat Malaysia sendiri apabila mereka berhijrah ke negara lain, mereka juga menjadi buruh kasar seperti mana kita ada warga asing dalam negara menjadi buruh kasar dalam negara kita. Jadi, adakah Adrian melihat ada sedikit double standard di sini? Mengapa kalau rakyat kita sendiri berhijrah itu sesuatu perkara yang dipuji tetapi mereka yang berhijrah ke dalam negara kita pula tidak dilihat pada tahap yang sama? Bagaimana pandangan Adrian? Ya, sebenarnya ini soalan ekonomi. Contohnya gaji minima yang sangat rendah. Ya. Walaupun GDP Malaysia sangat tinggi, pengagihan kekayaan negara adalah sangat kurang baiklah. Jadi ini menyebabkan kebanyakan kerja sudi dilakukan oleh buruh migran dan mereka kami mendapati ramai yang kerja di antara 12 hingga 16 jam tanpa cuti hari Ahad, tanpa cuti umum. Dan adakah warga Malaysia boleh tahan kalau dapat gaji yang rendah dan selepas itu tidak dapat bersama keluarga. Jadi ini salah satu dilema yang puncanya perancangan ekonomi yang kurang baik. Ya, Adrian, melihat daripada perkara itu, kita pastinya kaitkannya dengan stigma dan setiap stigma tu ada alasan yang berlaku ke atasnya. Mungkin stigma terhadap pekerja asing adalah berikutan atau susulan dengan kes-kes jenayah yang melibatkan warga asing atau mungkin kita tidak dibiasakan dengan mereka ini. Dan bagaimana Adrian melihat sendiri stigma ini timbul? Sebenarnya stigma ni bagi saya ada dua punca. Salah satunya ialah kalau kita lihat dasar keselamatan negara, memang isu migrasi ni dikategorikan sebagai salah satu masalah keselamatan. Tetapi boleh dikatakan satu overkill kerana dari segi hasil pemerdagangan manusia masih berleluasa. Kita punya sempadan pun sampai hari ini masih tidak dapat dijaga. Jadi kenapa kita meletakkan migrasi dan sendiri kita tak dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Dan akhirnya buruh migran juga yang disalahkan oleh pihak kerajaan, oleh masyarakat dan juga stigma buruh migran sebagai pencuri kerja lah. Ini salah satu masalah besar yang kita harus mengatasi supaya tidak ada tanggapan negatif yang berlaku. Dan saya juga menasihatkan semua media di Malaysia, kalau kamu lihat statistik jenayah, memang di kalangan migran adalah sangat kecil. Ya. Tetapi laporan-laporan media di Malaysia selalu menggambarkan migran sebagai penjenayah yang besar. Jadi sebenarnya dari segi statistik ini memang salah dan kurang beretika. Kita lihat di sini ada dua tanggapan negatif yang sering dipopularkan berhubung golongan migran di Malaysia. Satu, mereka kononnya mencuri kerja daripada rakyat tempatan. Lagi satu, mereka sering dikaitkan dengan kes jenayah. Dr. Andika, adakah ini benar? Sejauh mana benar tanggapan negatif ini terhadap mereka? Saudari Nila, saya sebenarnya setuju dengan Adrian. Kedua-dua hujah tersebutnya.
pekerja asing. Untuk yang hujah yang pertama bahawa pekerja asing ambil alih pekerjaan tempatan. Dia sebenarnya pekerja asing, dia hanya fulfill kelompangan dalam pasaran buruh. So maknanya pekerjaan yang kita tak lakukan, mereka akan lakukan. So dia sebenarnya komplimen kepada buruh, pasaran buruh kita di Malaysia. So tak ada isu bahawa mereka mengambil alih pekerjaan di Malaysia. Kedua, berkenaan dengan statistik jenayah ataupun sumbangan mereka kepada peningkatan jenayah, saya juga setuju dengan Adrian bahawa statistik dan PDRM boleh sahkan berkenaan dengan statistik ini, tapi berdasarkan pengetahuan saya rasa jenayah yang melibatkan, pengetahuan saya melibatkan pekerja asing sangat minimal, ya, sangat minimal. Dan kita tahu juga seperti yang dikatakan Adrian, kebanyakan stigma ini berpunca daripada situasi ataupun keadaan pekerjaan mereka, work conditions, buruh yang kasar dan juga gaji yang mereka diterima itu tidak bermaruah. Itu antara stigma-stigma yang ataupun perkara yang menyumbang kepada stigma terhadap mereka. Jadi dalam pandangan Dr. Andika, kita nak menyelesaikan isu pokok kebajikan pekerja asing ini yang banyaknya berpunca daripada gaji yang rendah ditetapkan majikan, eksploitasi. Adakah rakyat Malaysia juga akan manfaat daripada usaha untuk menyelesaikan isu pokok ini seperti isu gaji, kerana kita tahu sekiranya gaji mereka ditingkatkan, working conditions juga ditambah baik. Adakah ini juga akan tempias manfaatnya kepada rakyat Malaysia juga? Ya, pertama sekali berkenaan dengan implikasi kepada ekonomi. Pertama sekali ialah bila kita menetapkan gaji minima di Malaysia, dia tak terhad hanya untuk pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Dia merangkumi kedua-dua aspek pekerja. Ya, so bila kita meningkatkan pekerja asing, gaji minima, pekerja tempatan juga akan menerima manfaat. Itu pertama. Kedua, bila gaji meningkat, maknanya kuasa beli juga meningkat. Walaupun kita faham bahawa kebanyakan ataupun aspek penggajian mereka ataupun income mereka akan dihantar balik ke negara asal, tapi bila gaji meningkat juga maknanya kuasa beli juga meningkat, maknanya mereka juga berinteraksi dalam pasaran ekonomi domestik secara aktif. So dia akan mempunyai implikasi kewangan kepada masyarakat setempat. Ya, okey. Saya nak beralih kepada Adrian, melihat kepada perkara gaji yang disentuh tadi, dalam memastikan pekerja asing ini tidak terperdaya dan mendapat gaji dan ganjaran yang sewajarnya. Ini melibatkan, kita lihat isu ketulusan, kejujuran daripada pihak majikan sendiri dan juga dalam pematuhan kontrak pekerja itu sendiri. Dan bagaimana pandangan Adrian melihat kepada perkara ini? Ya, memang sebelum krisis COVID-19 memang terdapat pelbagai penyelewengan dan kalau kita melihat laporan-laporan antarabangsa oleh NGO antarabangsa, oleh TIP report, Trafficking in Persons report oleh Amerika Syarikat, memang terdapat pelbagai kesalahan dalam sektor buruh, di dalam semua sektor terlibat pembangunan, peladangan, dalam perkilangan, hampir semua sektor memaparkan gejala ini. Jadi di waktu COVID-19, perkara ini akan bertambah lebih teruk kerana syarikat-syarikat tertentu memang mendapat masalah kewangan. Malangnya skim-skim bantuan oleh kerajaan untuk syarikat ini tidak terbuka untuk buruh migran. Jadi ini menjadi salah satu masalah. Jadi mereka yang kehilangan kerja akan sama ada terpaksa pulang atau tunggu di Malaysia sehingga terdapat keterbukaan peluang pekerjaan. Jadi ekonomi Malaysia ini sebenarnya sangat tak terancang. Dan saya bagi salah satu contoh, ketika krisis air di Selangor, terdapat laporan ada kilang haram sebanyak 5,000. Jadi siapa yang memantau keadaan pekerja di 5,000 kilang ini? Di manakah pengaliran wang atau hasil daripada 5,000 kilang ini? Kita tidak tahu. Jadi dari segi penguatkuasaan, memang kita harap pihak kerajaan akan lebih mengambil ini seriuslah.
Baik, kita juga nak lihat selain daripada sudut negatif, seperti yang dikatakan Adrian tadi, banyak daripada ekonomi Malaysia ini tidak dirancang menjurus kepada penyelewengan dan penipuan. Kita juga nak lihat dari sudut positif juga sumbangan penghijrahan dan juga migran ini kepada ekonomi dan pembangunan masyarakat. Tapi kita akan teruskan perbincangan selepas kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan sempena Hari Migran Sedunia. Hari ini kami bincangkan tentang realiti yang dihadapi golongan migran ketika pandemik ini, yang kita banyak menyaksikan bukan sahaja penindasan terhadap migran tetapi juga sumbangan positif mereka terhadap ekonomi sepanjang tahun ini. Tetapi kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Adrian Pereira, pengarah North South Initiative, dan juga Dr. Andika Wahab, Fellow daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Andika, tadi kita sebut tentang penyelewengan, penipuan yang berlaku dalam sistem rekrutmen golongan migran, pekerja migran ke dalam negara ini, yang kita tahu kebanyakannya berlaku pada peringkat pertengahan yang membabitkan orang tengah, middleman, agent-agent rekrutmen ini. Bagaimana untuk kita betul-betul menyelesaikan masalah ini? Dan kita lihat banyak tindakan undang-undang dikenakan terhadap pendatang asing tanpa izin, golongan migran ini. Tetapi adakah tindakan sama yang dikenakan, yang setimpal terhadap majikan dan juga golongan yang tidak bertanggungjawab ini, orang-orang tengah? Terima kasih saudari. Kalau kita start tadi saudari kata di peringkat tengah, tapi menurut pandangan saya bukan peringkat tengah, peringkat permulaan lagi daripada negara asal di mana mereka mula direkrut. Ya, so di rekrutmen proses ni sangat kompleks tau di negara asal ya, ataupun origin country. Dia melibatkan manpower agency di capital city, dia juga melibatkan individu di tengah-tengah tu, ataupun yang di permulaan, peringkat permulaan bila mereka direkrut. Sebab kebanyakan pekerja asing ni dia datang daripada kampung, ya. Dia bukan daripada capital city, dia daripada kampung, direkrut. So proses rekrutmen itu sendiri sebenarnya banyak melibatkan individu di tengah. Itu yang menjadikan kos rekrutmen menjadi sangat-sangat tinggi untuk pekerja asing, khususnya daripada Bangladesh dan Nepal. So, jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah, dia tak boleh selesaikan masalah di Malaysia sahaja, dia kena selesaikan masalah di negara asal juga. Dan problem masalahnya ialah kerajaan Malaysia mempunyai limitation. Kita tak boleh campur tangan dalam urusan rekrutmen di negara asal. Itu yang menjadi masalah. Ya, dalam masa yang sama ya, kemasukan mereka ini ada juga bila kita cakap pasal penyelewengan, mereka juga terbabit dalam kes-kes rasuah immigration misalnya, yang melibatkan begitu banyak warga asing di situ yang ditipu. Melihat pada perkara ini, Adrian, ada cadangan ke supaya kos perpindahan dari negara asal ke Malaysia ditanggung oleh majikan tanpa ada penolakan gaji dan sebagainya? Dan melihat kepada perkara ini, mengapa ia sangat penting? Ya, sebenarnya kalau mengikut International Labour Organization, standard yang ditetapkan oleh International Labour Organization, memang recruitment fee atau yuran rekrutmen haruslah sifar, iaitu tanggungnya, ia akan ditanggung oleh majikan. Malangnya di Malaysia, undang-undang masih membenarkan sedikit pemotongan gaji oleh buruh migran berlaku. Tetapi kos rekrutmen yang tinggi ini yang menyebabkan buruh migran jatuh ke dalam apa yang dikatakan debt bondage. Jadi ini yang menyebabkan mereka terpaksalah menjadi buruh paksa, pemerdagangan, terlibat dalam gejala pemerdagangan manusia. Jadi pada peringkat negara asal, perkara-perkara ini harus diselesaikan, dan bukan nak katakan kita tak boleh masuk campur. Saya ada beza sedikit dengan Dr. Andika. Ya. Sebenarnya Malaysia dengan Nepal sudah cuba melaksanakan MOU. Tetapi memang sama ada MOU itu dilaksanakan dan dipantau, itu soalan yang seterusnya. Dan kalau kamu baca laporan oleh jawatan kuasa kira-kira wang negara yang baru-baru dirilis, memang terdapat masalah-masalah yang sangat mendalam ya, yang susah diatasi.
Baik, dalam masa yang sama kita nak lihat semula tema yang ditetapkan bagi Hari Migran Sedunia tahun ini membayangkan semula pergerakan manusia, reimagining human mobility. Dr. Andika, bagaimana kita nak membayangkan semula aktiviti penghijrahan manusia ini secara perkara yang positif? Sumbangan migran itu sangat penting, seperti vaksin COVID-19 Pfizer itu dibangunkan bersama dengan pasangan migran sendiri dari Turki di Jerman. Itu salah satu daripada pelbagai lagi sumbangan mereka. Bagaimana kita nak ubah stigma persepsi rakyat Malaysia terhadap penghijrahan dan golongan migran ini? Okey. Pertama sekali saya rasa kita perlu iktiraflah sumbangan mereka sebab pengiktirafan ini penting. Tidak ada solution ataupun penyelesaian yang lebih baik jika kita tidak mengiktiraf sumbangan mereka. So saya rasa pengiktirafan penting. So expression of pengiktirafan itu boleh berlaku dalam pelbagai aspeknya, tapi kita perlu iktiraf sumbangan mereka. Kedua ialah media seperti yang dilakukan oleh Astro Awani hari ini. Rasanya juga penting supaya kita sentiasa menyebarluaskan positif story ataupun cerita yang positif berkenaan dengan pekerja asing. Dan mereka juga seperti yang kita telah bincangkan, mereka juga mempunyai pelbagai sumbangan kepada kita, bukan sahaja kepada ekonomi, kepada produktiviti dan kompetitif, malah juga ke pelbagaian budaya di Malaysia. So ini adalah aspek yang perlu kita sentiasa war-warkanlah supaya lebih banyak positif buzz ataupun story yang akan keluar. Ya. Dalam masa yang sama kita lihat di sini ada sedikit double standard. Mungkin rakyat Malaysia yang bertaraf profesional kita sanjung tinggi, tetapi kerja-kerja buruh kasar masih lagi dipandang rendah. Bagaimana kita nak ubah persepsi ataupun double standard ini, Doktor? Itu yang saya cakap, kita perlu iktiraf sumbangan mereka. Walaupun kecil sumbangan mereka, walaupun mereka terlibat dalam labor intensive industry, dalam industri yang dirty ataupun 3D itu kan, dirty, dangerous and demeaning work tu. Tapi dia orang tetap ada sumbangan kepada kita. So maknanya kita perlu iktiraf sumbangan walaupun kecil. Tapi cara kita mengiktiraf tu perlu lebih inovatif. Bagaimana kita nak iktiraf sumbangan mereka? Mungkin memberikan award atau recognition, lebih highlight positive story berkenaan dengan pekerja asing dan sebagainya. Sebab penggajian itu berdasarkan dengan kemahiran. So kita tak boleh bagi gaji sama dengan expat kalau, for example, kalau dia terlibat dalam industri semi skill sebagai contoh. Kan? Ya, baik. Adrian, saya ingin menarik balik kepada situasi semasa iaitu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini di Malaysia saja. Kalau kita lihat rekod ribuan kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja warga asing turut meningkat dan juga menurut angka yang dikeluarkan oleh WHO serantau, Malaysia sendiri mencatatkan jumlah kedua tertinggi jangkitan COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas di rantau ini dengan 1,371 kes di belakang Jepun. Tapi kita nak tahu juga ada juga saranan daripada WHO sendiri untuk kita letakkan golongan migran ini sebagai golongan utama yang berisiko juga untuk mendapatkan vaksin. Pandangan Adrian mengenai perkara ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk pemulihan ekonomi berlaku, kita akan bergantung pada tenaga kerja buruh migran yang boleh dikatakanlah lebih tahan lasak. Ya, mereka kerja 12 hingga 16 jam sehari tanpa cuti. Jadi untuk pemulihan ekonomi ini berlaku, kita harus menjaga kesihatan mereka, memastikan mereka boleh melaksanakan kerja-kerja mereka dengan efektif, tapi tanpa elemen eksploitasi. Jadi kalau boleh dan di mana berpatutan, gaji mereka harus lebih tinggilah, dan kalau syarikat-syarikat yang terlibat dalam penghasilan PPE, mereka harus menambah tenaga kerja supaya tidak berlaku kluster-kluster seperti yang didapati. Dan salah satu lagi faktor ialah isu melihat migrasi dari sudut keselamatan saja. Jadi ini telah mengakibatkan kriminalisasi buruh migran walaupun mereka tak bersalah. Contohnya penyelewengan dalam sistem permit, dan kebanyakan buruh migran ini disumbat ke dalam depo tahanan. Sebenarnya ramai tak bersalah pun. Tetapi bagaimana sistem penguatkuasaan, sistem pemantauan, dan bulan awal tahun, pertengahan tahun ini kita telah melihat kes Raihan Kabir dan kontroversi Al Jazeera. Sebenarnya
bagi pendapat saya dia tak bersalah pun. Dia telah memberi amaran yang awal supaya kita menjaga buruh migran kita, tetapi malangnya pemimpin kita tidak mendengar nasihat ini, dan sekarang muncullah kluster-kluster ya. Dan sebenarnya nasihat ini telah dikeluarkan oleh NGO tempatan, pakar-pakar perubatan juga di tingkat negara dan antarabangsa. Jadi saya harap pihak kerajaan akan lebih peka terhadap nasihat-nasihat ini demi kesejahteraan dan keselamatan warga negara Malaysia sendiri. Dan pandangan Dr. Andika, bagaimana kita nak bergerak ke hadapan pemulihan pandemik COVID-19 ini untuk menjaga kebajikan semua termasuk golongan migran tanpa mempolitikkan isu ini? Kita tahu sentimen orang ramai terhadap isu ini sensitif. Bagaimana kita nak asingkan politik, pentingkan keselamatan dan kesihatan semua, Doktor? Okey, saya rasa perkara yang utama ataupun khusus ialah kembali kepada labour standard ataupun piawaian buruh antarabangsa. So ini non-political mechanism. So maknanya mekanisme yang bukan politik. So apa juga komitmen yang dilakukan oleh syarikat ataupun kerajaan atau MOHR, jika dia berlandaskan dengan standard ataupun piawaian buruh antarabangsa, kita dah step aside daripada politik. Yang itu pertama. Yang kedua ialah bagaimana piawaian antarabangsa ini boleh diharmonikan dalam konteks undang-undang domestik dan juga polisi yang kita ada di Malaysia supaya pastikan bahawa semua majikan comply ataupun mematuhi piawaian standard antarabangsa ini dalam konteks negara kita. Banyak standard yang kita masih lagi di belakang, ya, masih di belakang, dan rasanya perlu banyak perubahan untuk kita selari dengan piawaian tersebut. Baik, kita dah dengar penjelasan kedua-dua panel kita pada hari ini sempena Hari Migran Sedunia. Kita ucapkan terima kasih kepada Adrian Pereira, pengarah North South Initiative, dan juga Dr. Andika Wahab, Fellow Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih diucapkan untuk kedua-duanya. Pastinya kedua-duanya mengharapkan satu perubahan yang baik untuk senario migran di Malaysia khususnya, Naila. Ya, dan dalam tempoh pemulihan pandemik COVID-19, inilah masa dan keadaan situasi terbaik untuk kita sama-sama melihat keselamatan itu dijamin buat semua, termasuklah golongan migran dan pelarian dalam negara. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton.